Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Syukur Alhamdulillah. Hari ini saya ingin berkongsi bersama dengan sahabat dan juga saudara-saudara saya di luar sana. Sedikit juga peringatan baik kepada diri saya dan juga kepada seluruh umat Islam, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tertarik dengan kes yang terbaru, viral yang terbaru, insiden yang terbaru ini mengenai dengan penghinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga agama Islam. Yang kali ni yang menghina ni adalah orang Islam sendiri. Nauzubillah. Okey. Saya dah buat video sebenarnya sebelum ini dengan apa yang telah terjadi ketika ini, iaitu video saya yang mengatakan puncanya adalah daripada Jabatan Agama Islam, Menteri Agama dan juga Mufti. Ini adalah punca-puncanya. Sebab apa? Mereka ini mempunyai kuasa. Mereka ini sepatutnya mengusulkan tentang agama Islam ini, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada sultan-sultan dan juga raja-raja. Jangan ambil terlalu mudah. Bila kamu ambil terlalu mudah, inilah yang terjadinya. Kamu nilaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan nilai RM5,000, RM10,000. Kamu lihat nanti bila dia naik mahkamah, yang penghina ni dia naik mahkamah, jamin polis RM3,000, RM5,000, RM10,000. Adakah nilai seorang pemimpin kamu yang kamu hari-hari semayang tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, tetapi kamu nilaikan Nabi Muhammad itu dengan RM3,000, RM5,000, RM10,000. Kamu nilaikan. Sebab tu saya cakap, negara kamu ni negara Islam. Kamu berada di dalam kepimpinan orang-orang Islam. Tetapi bila di muka pengadilan kamu keluarkan denda hukumannya dengan nilai ringgit Malaysia RM5,000, RM10,000 dan RM20,000. Itulah yang kamu menilaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Nauzubillah. Saya dah beritahu dah. Benda ni saya dah beritahu sebelum ni. Jadi tolonglah, tolong jabatan-jabatan agama Islam, menteri-menteri agama, mufti-mufti, tolonglah ambil iktibar. Ini agama kamu. Ini adalah salah satu perjuangan yang kamu ada dalam apa yang pentadbiran kamu ini. Kamu perlu lakukan sesuatu untuk kamu mengusulkan sesuatu hukuman yang lebih berat terhadap penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga kepada agama Islam. Kalau tidak, akan terus dihina. Dan kamu ini semua akan bertanggungjawab kerana kuasa di tangan kamu dan kamu tidak mengindahkan dengan apa yang terjadi ketika ini. Jadi ingatkanlah, sama-samalah kita mengingatkan, saya pun mengingatkan, dan kepada umat-umat Islam yang lain, sebenarnya minta maaf sebelum saya meneruskan apa yang saya nak cakap ni, maafkan saya terlebih dahulu. Sebenarnya kita nampak orang ni hina Islam, orang ni buat satu penghinaan kepada agama, tetapi sebenarnya kita ni tak nampak sebenarnya. Kita ni sebenarnya lebih kadang-kadang hina daripada mereka ini. Kerana mereka ini tidak tahu tentang agama. Tetapi kita ni yang tahu tentang agama ni, kita hina dengan diri kita sendiri. Kita sokong orang-orang yang mungkar, kita sokong orang-orang yang munafik, kita menyokong orang-orang yang zalim. Dan yang terutamanya, kita ni duduk dalam satu sistem Dajjal, satu sistem Yahudi yang kita berpuluh tahun kita tak sedar. Ini lagi teruk kamu menghina Allah. Kita duduk dalam sistem yang terlibat dengan sistem riba. Kadang-kadang saya minta maaf.
Kita bila tengok orang berjudi, kita nampak orang minum arak, kita cakap, oh dosa, haram. Betul tak? Betul tak? Haram, dosa, judi. Kalau judi dan haram itu, Allah pesan dengan kita, suruh kita hindarkan arak dan judi ini sehingga kita berjaya. Tetapi bila kamu terlibat dengan 4 golongan dengan riba, kalau judi dan arak itu kamu lihat sebagai haram, riba ni sebagai haram jadah. Betul tak betul saya cakap? Sebab riba ni Allah dan juga Rasul gesa kita suruh perang habis-habisan tentang riba ini. Kamu tangkap orang dalam pusat hiburan, kamu tangkap orang. Dalam kedai judi, kedai toto, kedai magnum, kamu tangkap orang. Sebab apa? Haram main judi. Tu orang yang duduk dalam bank tu, dalam bank tu, dengan akon tu, 4 golongan yang terlibat dengan riba. Dengan riba ni adalah haram jadah. Judi dengan arak tu haram. Riba ni, haram jadah ni. Duduk dalam bank. Saya minta maaf, yang kerja-kerja bank tu saya minta maaf. Benda yang benar kita kena cakap benda benar. Hak dia tak boleh jadi batil, batil dia tak boleh jadi hak. Benda yang haram tu. Sumber-sumber yang haram tu. Tetapi mereka-mereka ini duduk dalam akon biasa je. Tak pula kamu tangkap. Kenapa? Saya minta maaf lah. Saya tanya kepada pejabat-pejabat agama Islam, pada menteri-menteri agama. Kamu lihat orang-orang yang terlibat dengan riba ni. Pinjaman-pinjaman berlesen. Pinjaman-pinjaman berlesen ini, riba dia lagi tinggi. Lagi tinggi dia. Interest dengan apa ni? Ini dikira riba juga. Kamu cuba tengok. Di dalam pejabat-pejabat pinjaman berlesen ni, siapa yang kat depan semua? Semua je perempuan-perempuan Islam Melayu bertudung. Mereka adalah 4 golongan yang terlibat dengan riba. Kenapa kamu tak tangkap? Kenapa orang pergi beli judi, orang pergi beli nombor ekor, kamu tangkap? Kenapa orang-orang yang kerja terlibat dengan sistem-sistem riba ini, kamu tak tangkap? Kamu lihat tak? Itu bukan penghinaan kepada Islam ke? Kamu tak menghina ke? Kamu solat, kamu sendiri mengaku tiada lain yang aku sembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kamu tipu, penipu. Bila kita cakap, wah kita ni ikut hadis dan juga Quran, kamu menipu. Banyak umat-umat Islam, saya pesan kepada diri saya juga dan kepada, memang saya pun terlibat dengan benda-benda riba ni. Tapi saya satu demi satu, saya terpaksa. Saya memang kena buang. So kita ni terlibat dengan riba ni, kita ni musuh Allah. Saya pesan sekali lagi ni, kita ni musuh Allah. Orang main judi, orang main arak tu, dia mungkin dia berdosa. Tapi kita ni musuh Allah. Kamu bayangkan. So kepada mereka-mereka yang terlibat dengan sistem-sistem riba ni, kamu bukan hati-hati, kamu hindarkan. Selagi kamu boleh hindarkan dan selagi kamu bertaubat, kamu bertaubatlah. Kalau tidak, kamu bayangkanlah, kamu ni duduk cakap aku ni Islam, aku ni ikut hadis Al-Quran, menipu. Kamu menipu, mengikut hadis dengan Al-Quran, kamu menipu. Bila kamu terlibat dengan riba, kamu adalah musuh Allah, musuh Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya minta maaf. Saya bukan apa, sebab apa, hari ini sebenarnya saya nak cerita tentang penghinaan kepada agama. Sebenarnya yang menghina agama kita ni sebenarnya orang Melayu Islam kita sendiri. Yang membantu orang-orang jahil, munafik, zalim ni orang Melayu Islam kita sendiri. Kan? Kerana apa akidah mereka ini dah terpesong. Mereka-mereka ini, kita ini telah mengikut satu sistem. Sistem yang kita tak boleh keluar. Kita duduk dalam sistem ini. Saya minta maaf, saya pernah tengok satu daripada Ustaz Ayuni, Ustaz Ayuni, saya minta maaf. Apa yang dia cakap tu benar. Kita ni zaman fitnah ni daripada mak bapak kita lagi, daripada kita je gini. Kan? Kita suruh pergi sekolah,
belajar pandai-pandai. Bila belajar pandai-pandai itu, nanti kita akan dapat kerja pandai, kita dapat kerja peguam, kita dapat kerja doktor, kerja yang bagus-bagus. Bila kerja yang bagus-bagus ini, kita akan terlibat pula nak beli rumah, kita terlibat pula nak beli kereta. Betul tak betul? Kan? Jadi bermakna sistem ini adalah satu sistem Dajjal, sistem Yahudi. Sedangkan dalam kita punya Islam kita tidak boleh menerima, kita tidak boleh menjadi empat orang, empat golongan yang terlibat dengan riba. Jadi kamu lihat tak? Kadang-kadang bila kita cakap dengan orang, saya pernah tanya sahabat saya ni, bang, rumah tu bang, motor tu bang, tu semua keperluan bang. Betul tak betul kan? Dia akan cakap itu semua keperluan. Takkan kita nak sewa rumah sampai umur kita sampai 25 tahun? Betul tak betul? Itu bukan keperluan. Kamu cuba fikir baik-baik. Islam mengajar kita bersyukur dan juga bersabar. Betul? So bukan keperluan, itu kehendak. Itu kehendak. Kalau keperluan, kita akan bersabar. Kalau keperluan, kita akan bersyukur. Kalau kehendak, bila kehendak, kita cakap kehendak ni, dia akan ikut nafsu. Bila nafsu ini, dia akan ikut siapa? Dia akan ikut syaitan. Itu yang kita lihat sekarang ni. So saya berpesan kepada diri saya juga. Bukan keperluan. Itu kehendak. Keperluan ni kita bersyukur. Kita pakai ini, kita dah bersyukur lah. Tapi bila kita dapat kereta Proton, dah habis kereta Proton, kita sambung pula lagi riba tu dengan kereta Myvi. Betul tak betul? So benda-benda ni adalah salah satu sistem. Kita duduk di dalam sistem Yahudi, sistem Dajjal. Ini yang kita nampak. Sebab tu macam saya cakap tadi, riba ni, orang tak nampak. Macam tak berdosa je. Macam tak berdosa je. Dia beli rumah, lepas tu dia beli kereta, dia terlibat dengan kredit, riba-riba ini, dia terlibat. Tak rasa bersalah. Tapi bila dia tengok orang minum arak, bila dia tengok orang pergi berjudi, hoi, haram benda ni, haram. Judi dan arak itu haram, riba ini adalah haram jadah. Saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada seluruh umat-umat Islam, umat-umat Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya kita sedar. Saya harap saya pun sedar, yang di luar tu pun sedar. So kita nak cakap orang hina Islam, engkau ni menghina Islam lah, engkau ni kita nampak penghinaan tu, orang pergi kutip dia pergi ni. Tapi kita tak sedar, sebenar-benarnya kita ni lagi dekat, kita menghina agama kita sendiri dengan kita menipu. Kita cakap kita ni ikut Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak. Bila kita terlibat dengan riba, kita bukan mengikut Al-Quran dan Sunnah. Saya minta maaf. Kalau saya salah, perbetulkan. Saya bukan kata di luar sana je. Saya pun mengingatkan diri saya juga. So, kalau boleh kita hindarkan, kita hindarkanlah. Sebab apa? Janganlah kita mati nanti sampai kita ni menjadi musuh Allah. Musuh Allah. Jadi saya memperingatkan diri saya dan juga kepada seluruh umat-umat Islam yang saya kasihi. Tentang penghinaan tu, saya harap adalah mungkin NGO yang lain, kita ni report, kita kena buat report. Report tu memang kena buat. Dan sebab apa, itu tanggungjawab kita sebagai orang Islam dan juga sebagai rakyat Malaysia. Kita report. Tapi tak payahlah ramai-ramai apa semua. Sebab apa, bila kita pergi buat report lagi ramai, sebenarnya kita akan menjatuhkan air muka kita sendiri. Dan sebab apa menjatuhkan air muka kita sendiri? Sebab hukumannya adalah 5,000, 10,000. Itu saja. Dengan wang nilai ringgit ini, mereka menilaikan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya minta maaf lah. Benda kebenaran ini kita kena cakap. Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita mata, hati, akal, fikiran, dan kita perlu menyampaikan kebenaran. Hak dia tak boleh jadi batil, batil dia tak boleh jadi hak. Jadi ingat kepada seluruh umat-umat Islam. Dan kepada mereka-mereka yang terlibat dengan riba-riba ni, 4 golongan yang terlibat dengan riba ni, ini yang perlu kita hindarkan, kerana ianya adalah kita ni sebagai musuh Allah. Kerana Allah
telah memberitahu Allah dan juga Rasul, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, supaya kita meninggalkan ataupun kita perang dengan riba ini habis-habisan. Jadi sama-samalah kita menjadikan benda ini sebagai satu pedoman, iktibar, dan saya minta maaf kepada seluruh umat-umat Islam. Apa yang saya ingin sampaikan ini adalah salah satu iktibar untuk kita membuat ataupun kita bersama-sama memperjuangkan Islam kita di tanah air kita ini dengan lebih baik. So sama-samalah kita mengingatkan sesama kita agar kita tidak terpesong dengan apa yang ada di akhir zaman ini. Pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau, saudaraku. #jaga solat, perbaiki diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.